kita mula Ustazah. Baik. Kita buka sama-sama dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama' khalaqa Adam wa 'allamahu al-asma' wa asjada lahu malaikatahu wa askanahu al-jannah darul baqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi kita punya diskusi perbincangan dengan kitab tafsir Ibnu Kathir. Kita sampai muka surat yang ke-60. Mudah-mudahan perbincangan kita diberkati Allah SWT, dirahmati malaikat dan Allah berikan kepada kita kefahaman yang baik insya-Allah. Baik, tengok muka surat 60, turunnya surah Al-Baqarah. Jadi belum masuk tafsirnya lagi, tapi ini penting sebab dalam memahami Quran, salah satu daripada ilmu yang kita perlu tahu adalah ilmu nuzulul Quran, ilmu penurunan Al-Quran. Dan dalam setiap ayat kita perlu tahu ilmu mengenai dengan nuzul, asbab nuzul ayat, sebab sesuatu ayat tu diturunkan. Baik, seluruh surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Itu yang pertama. Kemudian Al-Baqarah merupakan surah yang pertama kali diturunkan di Madinah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 281 diturunkan terakhir dari surah itu. Ayat riba pula termasuk yang terakhir diturunkan. Baik, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair dan Zaid bin Sabit berkata bahawa surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh para imam, ulama dan mufassir yang tidak sedikit. Mengenai hal itu tidak ada ikhtilaf. Baik, kita tengok. Yang pertama sekali disebut mengenai keseluruhan surah Al-Baqarah itu turunnya di Madinah. Baik. Kalau surah tu turun di Madinah, maknanya namanya adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Sekejap Baik, surah Madaniyah dia turun di Madinah, dan kemudian antara tanda-tanda surah Al-Madaniyah juga adalah dia panjang. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ni panjang, panjang-panjang, kecuali yang depan-depan tu lah Alif Lam Mim, tu pendek. Tapi keseluruhan kebanyakan ayat daripada surah Madaniyah, surah Al-Baqarah ni adalah panjang-panjang. Yang pertama, tanda kata dia surah Madaniyah. Kemudian yang keduanya, dikatakan dia surah Madaniyah sebab dalam surah Al-Baqarah memang banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi setelah daripada hijrah di Madinah ni surah Madaniyah bukan mesti turun kat Madinah, sebab ada lokasi lain selain daripada Mekah dengan Madinah, ada tempat-tempat lain yang ayat turun juga. Jadi surah ayat Madaniyah atau surah Madaniyah itu turun selepas daripada hijrah. Ini yang sepakat ulama dia turun selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah. Baik. Kemudian surah Al-Baqarah ni juga disebutkan sebagai surah yang pertama sekali turun di Madinah. Jadi kita tahu kan proses dakwah Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi selama di Mekah kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah itu bersifat pendek, ayatnya pendek-pendek. Kemudian banyak berkaitan dengan akidah, itu di Mekah. Dan kemudian ayat yang pertama turun itu Iqra, surah Al-Alaq. Maknanya kita perlu faham bila kata surah yang pertama turun, yang surah Al-Baqarah ni bukan surah pertama turun secara mutlak, tapi dia surah pertama turun di Madinah. Dia ada beza. Macam kita lah, kita kata kali pertama katalah kita baru pindah rumah kita pindah rumah, lepas tu kita kata kita solat kat situ, ataupun kita
makan, katalah kita lepas pindah rumah, kita makan tengah hari kat rumah tu. Kita pun kata, inilah kali pertama saya makan tengah hari. Betul ke tak? Kan makan tengah hari sejak daripada kanak-kanak lagi. Tapi dia ada sambungan lah. Inilah kali pertama saya makan tengah hari di rumah baru. Tu baru betul. Jadi macam tu lah, maknanya ayat pertama turun. Sebab ni kadang-kadang orang confuse. Dia kata ayat pertama turun yang dalam surah Al-Alaq tu. Kenapa tiba-tiba Al-Baqarah? Al-Baqarah adalah surah pertama turun di Madinah. Baik, jadi ada pendapat yang mengatakan ayat ni, ayat 281 itu adalah ayat yang terakhir sekali turun di Madinah. Di ayat tu makna dia, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ayat 281. Kalau kita tengok bunyi dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ni saya ingat ada seorang pemimpin khalifah, seorang khalifah pemimpin tamadun Islam lah, khalifah Islam. Dia letakkan ayat ni di pejabat dia. Jadi membuatkan apa, setiap kali dia nak buat keputusan, setiap kali dia nak buat tindakan apa-apa, dia sentiasa tengok ayat ni. Sebab ayat ni dia kata apa? Dan takutlah, sebenarnya kalau terjemah dalam tafsir dia guna peliharalah, tapi dalam ayat sebenarnya wattaqu, dan bertakwalah kamu, dan takutlah kamu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada hari yang kamu akan kembali kepada Allah. Jadi bila kita dalam pentadbiran, dalam pekerjaan kita tengok ayat ni dan kita hayati, maka apa yang akan datang dalam perasaan kita adalah takut kalau sampai kita buat keputusan yang tak adil. Takut kalau sampai kita buat keputusan kerana manusia, walaupun kita tahu itu salah di sisi Allah. Kan kadang-kadang kita ni buat keputusan sebab kita takut orang terasa hati. Kita buat keputusan sebab kita nak bagi orang senang hati, padahal kita tahu itu tak adil. Atau mungkin kalau kat rumah misalnya nak buat keputusan dekat anak-anak kita, kita tahu si abang ni kalau kita kata dia kalah je, dia mengamuk, dan mengamuk dia tu buat kita sendiri tension. Jadi akhirnya kita selalu buat keputusan abang je menang, padahal si abang tu ada ketika dia kalah. Jadi kadang kita buat tak adil, kita buat keputusan tak adil sebab kita takut dengan kesan dia. Jadi bila tengok ayat ni, kita akan rasa bahawa di sisi Allah tu nanti Allah akan adili semua yang kita pertimbangkan, semua keputusan-keputusan yang kita buat. Ni pentinglah bagi seorang pemimpin, yang mana kalau kita nak memimpin, kita pun pemimpin, semua orang pemimpin, sebab Nabi dah bagi tahu kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Cuma tempat beza-beza. Jadi bila kita nak bawa kepimpinan kita, maka kita kena berlaku adil. Sebab kita kena takut dengan hari yang kita akan kembali kepada Allah. Baik. Kemudian dikatakan maknanya takutlah kamu kepada hari yang kamu akan kembali kepada Allah. Itu sebagai ayat yang terakhir diturunkan daripada surah Al-Baqarah. Dan kemudian disebut tentang ayat riba juga. Itu termasuk ayat yang terakhir. Ayat riba ni yang wa ahallallahu al-bai'a wa haramna riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ni ayat berkaitan dengan riba pun termasuk dalam ayat yang terakhir. Jadi kita tahu sebenarnya riba ni akan berlakulah, kita kata kalau tidak mengikut garis panduan yang Allah bagi kepada kita, manusia memang akan buat riba. Sebab riba ni sangat menguntungkan untuk satu pihak. Jadi dalam ekonomi dunia hari ni, kalau bukan ekonomi Islam, maka dia pasti riba. Kenapa? Sebab orang yang mengendalikan ekonomi tu memang nak untung, dan riba ni sangat menguntungkan satu pihak. Sebab tu Islam haramkan, sebab Islam tidak mahu ada penindasan kepada mana-mana pihak. Apatah lagi golongan yang lemah, yang mungkin kita contohnya, kita kalau masuk duit dalam akaun bank, kita bukan tahu macam mana bank tu jalankan duit kita tu, macam mana dia pusingkan modal dengan duit kita. Kita tak tahu. Maknanya kita termasuk golongan lemah dalam memahami pentadbiran sebuah bank. Jadi bank tu boleh je buat riba, tanpa kita tahu gitu.
maknanya apa? Kita dah termasuk golongan teraniaya dan Islam menjaga itu. Dia tak mahu ada orang yang teraniaya, apatah lagi golongan lemah ni. Jadi terus saja Islam mengharamkan riba. Nah, ini yang kadang-kadang satu pihak tak suka. Pihak tadilah misal kata bank tu ada peluang untuk dia buat riba tanpa kita tahu, tanpa kita membangkang, tanpa kita memberontak, maknanya dia untung gitu. Dia untung berganda-ganda kan, berbanding dengan dia buat dia pusing duit kita tu dengan cara yang menguntungkan kita juga. Jadi dengan itu maka Islam menghalang sama sekali daripada berlaku riba dan ini termasuk syariat. Maksudnya daripada keadaan ekonomi Arab Jahiliyah kan, pada masa tu kita kata bila bukan ekonomi Islam dia pasti riba. Kan? Sebab manusia memang berfikir untuk untung. Baik. Jadi maknanya kita kata ayat riba adalah berkaitan dengan syariat. Syariat tu biasanya memang ayat madaniyah. Saya harap fahamlah yang namanya syariat tu apa. Kita dalam Islam kita ada 3, kalau kita buat pokok Islam kita ada 3 cabang. 3 cabang maknanya tiga perkara asas dalam sebuah pokok Islam. 3 perkara asas yang kita kata sekejap saya tunjukkan pokok Islam yang bagi nampak. Baik, ini asas tiga asas dia. Yang ni dia tulis 4 sebab dia bagi 2 ibadah sunnah dengan ibadah asas. Tapi basicnya 3. Ini yang gambaran pokok Islam. Jadi maknanya kita bermula dengan akidah. Akidah ni umpama akar. Maknanya dalam diri kita ni ada pokok kan? Apa dia? Yang pertama sekali akidah. Akidah tu macam akar, dia duduk dalam hati. Kan? Akidah kita, iman kita duduk dalam hati kita. Tak ada siapa nampak. Sama kedudukan macam akar. Tapi dalam sebatang pokok yang paling penting akar. Kan? Akar ni yang paling penting, tapi orang tak nampak. Kan? Jadi maknanya itu akidah dan kemudiannya ibadah. Dan ibadah yang asas itu dia umpamakan sebagai batang pokok dan ranting-ranting ni adalah ibadah yang sunat. Dan kemudian akhirnya barulah membuahkan hasil, buah-buahan itu adalah akhlak. Itulah yang perlu ada asas Islam yang ada dalam diri kita. Jadi yang pertama akidah maknanya yang ni ramai orang tak pandang sebab orang tak nampak. Tapi kita tahu kalau pokok besar macam ni, pokok mangga ke pokok apple ke pokok apa, kita nak siram, kita tak siram buah, kita siram akar. Batang pun kita tak siram kan. Kalau pokok kecil macam pokok cili misalnya, siramlah dia punya daun-daun tu lagilah layu kan. Kita kena siram akar dia. Maknanya memang kena uruskan akidah ni kan. Tak boleh sampai kita abaikan. Ini kebanyakan orang abaikan. Bila kita tahu, bila kita buat kuliah akidah, jarang orang nak datang sebab kita rasa kita punya akidah dah settle. Padahal jangan lupa akar pokok ni kalau dibiar lama-lama boleh mati. Kalau tak diuruskan, tak dijaga, lama-lama boleh dimakan ulat kan. Dia bila rosak akar ni, kadang-kadang buah masih keluar, tapi bila rosak akar ni maka akan rosaklah buah-buah yang akan keluar pada masa yang akan datang. Sebab tu kita katakan akhlak seseorang, buah ni dia akan ada kaitan dengan akidah. Keadaan akar akan menentukan macam mana keadaan buah. Kan? Jadi mungkin ada buah yang nampak cantik, tapi jangka masa panjang buah tu akan rosak sebab akar dia dah rosak. Dan sebaliknya kalau akar tu elok, maka bila buah tu sekarang ni tak cantik, maka buah tu nanti akan jadi cantik sebab akar dia cantik. Kita kena jaga akar. Baik, sekarang ni ibadah. Atau dalam konteks lain, akidah ni kita katakan sebagai iman kita. Ibadah ini dia berkaitan dengan syariat. Kan? Syariat, jadi kita boleh kata akidah, syariat dan juga akhlak. Ibadah ni kan, ibadah tu kan syariat ni maknanya hukum hakam. Jadi dalam ibadah mesti ada hukum hakam. Halal, haram kan, wajib, sunat, makruh, tu dia hukum hakam. Itulah dia namanya syariat. Jadi dia duduk kat tengah-tengah ni. Jadi syariat inilah yang banyak ayat-ayat berkaitan dengan syariat itu berlaku ketika zaman selepas daripada hijrah. Selepas daripada hijrah. Sebab satu yang berkaitan dengan syariat itu kita kata di Mekah tak diturunkan banyak sangat sebab lebih fokus kepada akidah. Jadi tadi dalam pokok masa di Mekah 13 tahun tu lebih fokus kepada menguatkan akar pokok. Bila akar pokok dah kuat, maka pindah ke Madinah, barulah dia mula
datangkan hukum hakam untuk menghasilkan buah yang lebih cantik, gitu kan, untuk menghasilkan akhlak yang lebih indah, kan, berdasarkan kepada hukum syariat. Baik. Kemudian kita tengok Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair dan Zaid bin Thabit. Ini ketiga-tiga ni adalah nama sahabat, sahabat-sahabat Nabi SAW yang sahabat besar ni. Siapa tak kenal ni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni salah seorang daripada, kalau kita baca kitab tafsir, kita akan selalu jumpa nama Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ni adalah salah seorang daripada ahli takwil Quran. Maksudnya kalau orang nak faham Quran zaman sahabat sendiri, bukan semua sahabat ni boleh mentafsir, mentakwilkan isi kandungan Quran. Ada sahabat-sahabat terpilih. Jadi Ibnu Abbas ni salah seorang daripada sahabat yang Nabi SAW mendoakan. Kan? Kalau kita pernah dengar doa yang kita kadang-kadang kita baca, kita ubah sikit, kita baca sebagai Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Nah, pernah dengar doa tu? Pernah baca doa tu? Nah, doa asalnya adalah doa kepada Ibnu Abbas. Doa yang Rasulullah SAW bacakan kepada Ibnu Abbas. Saya tunjukkan doa macam mana. Hello, ni jap. Okay, doa yang asal pada asalnya adalah Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu pada asal dia. Baik, ni saya spontan Google je lah yang mana saya jumpa, tapi ini dah disahkan lah doa ni. Ini asalnya dia pakai hu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa kepada Ibnu Abbas semasa Ibnu Abbas masih kecil. Dia Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Baik, apa ada dalam doa ni? Yang pertama, faqihhu. Faqih ni dia bukan setakat belajar, tahu je, tapi dia faham. Jadi macam kita datang kuliah, ada orang datang kuliah, dia jadi faqih. Maksudnya faham betul-betul isi kandungan kuliah. Dan ada orang datang kuliah, dia tahu je, setakat dapat fakta-fakta tu tapi tak faham. Ataupun yang lagi malang salah faham. Jadi sebab tu kita doa minta difaqihkan dalam ilmu. Faqih ni maknanya kefahaman yang benar. Sebab ada orang dia faham juga tapi salah faham, atau tak faham. Jadi dia ada 3 jenis faham. Kita nak yang satu je, yang jenis faham yang betul. Kalau tidak, kita jadi sama ada tak faham ataupun salah faham. Yang ni bahaya. Jadi kita dalam doa ni Nabi doakan faqihu fiddin, supaya Ibnu Abbas ni menjadi orang yang faqih dalam agama. Maknanya dia sangat memahami ilmu agama. Dan kemudian kat belakang ni ada wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil. Ta'wil inilah yang kalau kita faham sekarang ni, kita belajar tafsir, ta'wil ni dia sebalik tafsir lagi. Jadi kalau tafsir maknanya kita belajar, kita faham tentang huraian ayat Quran, dan ta'wil ni adalah di sebalik huraian tu lagi. Yang ini ni bukan semua orang boleh. Maknanya benda tersembunyi lah, kita kata, yang tersirat dalam satu-satu ayat Quran. Dan kalau kita nak baca doa ni, jangan faqihu. Hu ni maksudnya dia. Jadi yang Nabi doakan, ya Allah, faqihkanlah dia, dan fahamkanlah dia dalam agama, dan berikanlah dia ilmu tentang takwil, dan ajarilah dia ilmu tentang takwil. Jadi kalau kita nak baca, sebagai ulama dia tak mau, dia tak benarkan, sebab takwil ni memang bukan kita tak boleh minta. Takwil ni Allah yang bagi. Ilmu tentang takwil tu Allah yang bagi. Tapi tak apa kan, sebagai ulama membenarkan dengan makna kata kita minta kefahaman yang baik je lah. Jadi kita tukar hu ni jadi na. Allahumma faqihna, ya Allah fahamkanlah kami dalam agama, wa'allimna ta'wil, wa'allimna at-ta'wil, dan berikanlah, ajarilah kami takwil kepada ilmu pengetahuan. Kalau seorang-seorang Allahumma faqihni. Tapi tak apa, kita baca ramai pun tak apa. Maknanya kita bukan mendoakan untuk kita seorang, tapi untuk seluruh umat Islam. Dan sebab kita sayanglah kalau seluruh umat Islam ni ada kefahaman yang salah, kan? Kita nak semua umat Islam ada kefahaman yang benar tentang agama, kan? Mudah-mudahan, walaupun ia kita kata nak kata dia boleh terjadi tu
persen dia tak sampai 50%. Tapi kita boleh kata tak apalah, kita mendoakan kepada seluruh umat Islam. Jadi ambil jamak tadi, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Ni kalau sebelum kita nak belajar ilmu, nak tambah ilmu pun kita baca doa ni pun boleh. Dan doa ini dibacakan ataupun Nabi doakan kepada Ibnu Abbas. Menyebabkan Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat yang dijadikan sebagai rujukan oleh sahabat-sahabat yang lain dalam memahami Quran. Sebab doa tu. Baik itu, jadi kita akan jumpa bila dalam tafsir kita kata antara nama yang akan disebut kata Ibnu Abbas, gitu. Pada pendapat Ibnu Abbas sekian-sekian. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas boleh mentakwil Quran. Tapi kita tak pernah jumpa tiba-tiba kata Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Umar sahabat besar, tapi kita kata Sayyidina Umar masuk ayat ni ialah sekian-sekian. Tak, sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman itu tidak termasuk ahli takwil Quran. Jadi kita tahu ini bukan berkaitan dengan sahabat mana paling hebat, tapi kita kata setiap sahabat ada bidang kelebihan masing-masing. Sebab itulah kalau kita faham konsep ni, kita ni kalau ada kelebihan jangan rasa hebat. Kan? Kita bukan yang paling hebat kan. Sebab Allah bagi setiap manusia tu ada kelebihan dia masing-masing. Sama dengan sahabat. Jadi setiap sahabat, walaupun sahabat besar, walaupun 10 sahabat yang dijamin syurga, ada benda yang dia tak tahu. Dan antaranya tentang siapakah senarai nama orang munafik zaman Nabi. Sahabat-sahabat yang 4 khalifah ni semua tak tahu. Yang tahu sahabat yang kita tak berapa nak kenal nama dia, Huzaifah Al-Yamani. Yang tak berapa biasa dengar nama dia kan. Tapi dialah yang tahu senarai nama orang munafik zaman Nabi. Termasuk Abdullah bin Ubay tu, sahabat-sahabat tak kenal pun dia tu munafik. Kita kenal sebab dia dah mati. Lepas dia mati barulah akhirnya kita disenaraikan tentang senarai golongan munafik. Jadi tu maknanya setiap sahabat ada dia punya kelebihan masing-masing. Dan Abdullah bin Zubair tu pun seorang sahabat yang hebat juga, sahabat besar. Dan juga Zaid bin Thabit, kita tahu Zaid bin Thabit adalah seorang penulis wahyu. Dia yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Walaupun dia penulis wahyu pun dia tak boleh mentakwil Quran. Jadi ni ada sahabat-sahabat. Jadi mereka tiga orang ni berkata bahawa surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Sama dengan tadi. Kemudian pendapat yang sama dikemukakan pula oleh para imam, ulama dan mufassir tadi yang tidak sedikit. Jadi maknanya kita kata tidak ada khilaf. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbezaan pandangan berkaitan dengan bahawa surah Al-Baqarah itu adalah turun di Madinah. Baik, kita tengok pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dalam tafsir, para mufassir berbeza pandangan dalam mentafsirkan Alif Lam Mim dan ayat-ayat pembuka surah lainnya. Baik, maksud ayat pembuka surah lainnya ni adalah ayat-ayat yang bersifat lebih kurang macam Alif Lam Mim. Maknanya dia pakai huruf. Contoh lain, Hamim ataupun Sad, Nun. Apa lagi? Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad. Tengok ada kan surah-surah yang dimulakan dengan Alif Lam Ra, yang dengan huruf-huruf ni. Maka dalam bab ni ahli tafsir ada yang berbeza pandangan. Para mufassir berbeza pandangan dalam mentafsirkan Alif Lam Mim dan ayat pembuka surah lainnya. Kita tengok sini ayat yang berpendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahawa ayat itu termasuk ayat mutasyabih dan hanya Allah yang mengetahui dan dia lebih mengetahui maksudnya. Baik, pertama kita perlu faham ini. Kita kadang-kadang bila kita tengok apa banyak-banyak pendapat ni, mana satu yang betul tak? Dia dalam bab pendapat, perbezaan pendapat, kita perlu tahu ada 2 jenis perbezaan pendapat. Jenis yang pertama, perbezaan pendapat pada perkara asas, pokok. Kepada pokok, ada akar lah kita kata, pada akar tadi. Baik, perbezaan pada akar, pada perkara asas ini, usul kan, perkara usul, itu pasti ada yang betul dan salah. Itu benda usul. Ada jenis yang kedua, perbezaan pendapat pada benda furu', benda cabang. Yang ini, kita boleh kata kadang-kadang semua betul. Jadi kalau kita ambil contoh lah, kita biasa beza pendapat dalam urusan rumah kita bab apa. Contoh, beza pendapat gini, suami isteri ni tengah nak buat rumah baru ni.
Then tengah nak buat rumah baru, manalah tahu kat Gombak Permai ni ada yang tengah duk bina rumah kan. Ada tak beli tanah bina rumah. Baik. Usul ataupun perkara pokok bagi sebuah rumah apa dia? Yang wajib ada. Kalau tak ada, dia tak ada bukan rumah. Cuba. Apa dia agak kalau tak ada, dia bukan rumah. Yang. Okay, lagi. Pintu je. Pintu. Okay, lagi. Atap. Tingkap. Okay, lagi. Foundation. Okay, lagi. Ada engineer sini. Wah, istilah engineer. Ya, Umi Is. Dia nak cakap tapi tak jelas. Tak jelas, tak keluar suara. Boleh type kalau ada yang nak type dekat ruangan chatting tu. Baik. Okay, tadi betul lah kan, asasnya ada foundation, ada tiang, ada pintu, ada tingkap. Baik, itu asas, basic. Katalah beza pendapat ni suami isteri. Suami kata okey, kita buat rumah ada 3 pintu. Isteri kata tak payah pintu. Rumah kita tak payah pintu. Kita pakai tingkap je. Jadi di sini memang akan ada betul dengan salah lah. Tak betul lah kalau rumah tak ada pintu. Rumah tak ada pintu bersamaan dengan dia bukan rumah lah. Dia mungkin kontena, dia mungkin gua kan. Gua pun ada pintu kan. Dia mungkin sekadar objek kan, objek persegi yang ada lubang tingkap kan, ataupun kita boleh kata dia burung walid punya rumah lah, tak ada pintu. Itu pun ada juga pintu orang nak masuk, nak ambil dia punya sarang kan. Baik, jadi kalau katalah beza pendapat macam tu, maka memang satu salah lah. Sebab ada usul, benda asas pada sebuah rumah memang kena ada pintu, memang kena ada tiang, memang kena ada foundation. Kalau itu cuba kita kata tak payah buat tiang lah rumah kita ni, tu maknanya ada masalah lah tu kan? Salah satunya akan betul dan salah satu salah. Dan itu kalau kita kata berbeza pendapat pada benda asas. Tapi bila kita beza pendapat pada benda furuk kan? Benda cabang, misalnya okay, kita setujulah ada pintu. Baik, sekarang pintu nak pintu besi ke pintu kayu? Zaman sekarang ni perompak banyak. Kita kata kat tempat kita tu tak aman, kita kena buat pintu besi. Yang seorang lagi, tak payahlah, Allah jaga kita, pakai pintu kayu cukup lah kan. Sekali kalau perompak tu nak datang juga kan. Beza pendapat kan, ada yang kata kayu, ada yang kata besi. Baik, ini maknanya beza pendapat dalam benda furuk kan. Boleh jadi dua-dua betul kan. Dan kita kata kita boleh akhirnya bertolak ansur lah. Kalau gitu okey lah, satu pintu kayu, satu pintu besi, ataupun pintu tu separuh-separuh, separuh besi, separuh kayu, tak ada masalah kan. Jadi dalam bab tafsir Quran kita akan jumpa ada mufassir yang kata ayat ni maksudnya gini, nanti ada yang kata ayat ni maksudnya gini, dan semua betul. Jadi kalau dalam bab tafsir Quran kita kena tahu dia ada yang namanya ijtihad. Ijtihad maknanya satu usaha ulama mufassir dalam memahami ayat Quran. Jadi masing-masing berusaha untuk memahami ayat Quran tu dengan berdasarkan dalil, tapi mereka mendapat hasil yang berbeza dan kefahaman yang berbeza. Jadi bila ijtihad bertembung dengan ijtihad, dia tak ada satu betul, tak ada satu salah, sebab label sama. Kecuali ijtihad bertembung dengan ayat Quran. Sebab kita ada label, misal kata ayat Quran dengan hadis. Ayat Quran dengan hadis, kalau ikut kedudukan Quran paling tinggi kan? Tapi dia ada hadis, ada fungsi yang kadang-kadang hadis memansuhkan ayat Quran. Baik, tapi kalau pendapat kita kemudian bertentangan dengan dalil, itu kita boleh tolak. Sebab kita kena rujuk dalil dulu. Ini kalau kita nak faham dalam kehidupan harian kita. Kalau kita beza pendapat ni, berdebat, misal dalam meeting dalam mesyuarat, kita beza pendapat ni. Si A kata kita kena buat family day kan, pada tarikh 10-10-21. Hari ni anniversary saya yang ke-11. Saya akad nikah pada 10 bulan 10 tahun 2010 jam 10 pagi. Kalau lebih tepat memang jam 10 minit pagi lah. Kita katalah nak buat family day tanggal tarikh 10 bulan 10 tahun 2021. Pendapat B kata tak boleh. And 10-10 ni ada banyak aktiviti lain. Nanti kita kalah kan. Maksudnya orang pakat pergi yang program lain, orang tak datang program kita.
kita kena ambil tarikh yang lain sikit kan. Misalnya ambil tengah bulan ke, paling kurang tengah bulan orang tak shopping kan. Terima kasih Puan Syariza. Baik, kita kata tengah bulan orang tak shopping, kita kata paling kurang orang duduk rumah lah. Kita pun beza pendapat lah. Jadi, baik, ini beza pendapat yang macam ni adalah berbeza pendapat padahal buruk. Dan kita kata boleh je kalau gitu dah. Kita buat dua-dua lah. Kan? 10-10 pun kita buat, tengah bulan pun kita buat. Boleh. Kan? Sebab dia maknanya kita tak kata satu betul satu salah. Sebab dua-duanya adalah pendapat orang yang kita kata tidak ditolak oleh mana-mana hujah dalil. Jadi kena, bila kita ada kaedah ni, inilah dia kaedah kita kata kita minta kehidupan ulama. Maksudnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasakan bila kita berdebat, kita berbeza pendapat dengan suami ke, dengan anak-anak ke, kita kena pastikan dulu ini beza pendapat benda usul ke benda buruk. Kalau benda usul, okey, kita tak boleh kita tak boleh nak pilih. Kita tak boleh nak kata semua betul. Kita kena tentukan mana satu yang betul. Tapi kalau ini benda buruk, maka kita boleh pilih lah kan, maknanya ataupun kita boleh laksanakan kedua-duanya sekali. Baik, itu benda buruk. Jadi sekarang ni dalam bab tafsir Quran ni kadang-kadang bila ijtihad sama ijtihad maka dia sama level. Jadi kita terima semua. Jadi sekarang ni dalam ijtihad untuk memberikan tafsir kepada ayat Alif Lam Mim ada 5 pendapat. Yang ada kat sini disebut 5 pendapat. Baik, yang pertama ada pendapat kata ayat tu termasuk ayat mutasyabih. Baik, apa tu ayat mutasyabih? Ayat mutasyabih ni maknanya syubhah. Syubhah kita tahu, ragu-ragu. Jadi ayat mutasyabih ni ayat yang makna dia meragukan. Bukan meragukan maknanya kita ragu-ragu dengan ayat Quran, tak. Maksudnya confuse gitu kan. Ayat mutasyabih ni adalah ayat yang kalau kita tidak memahami dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, maka dia akan jadi dia akan jadi kita confuse lah, kita confuse. Baik, maksudnya ayat ni dia ada macam mana kita kata, syubhah tu adalah satu perkara yang mana salah satu daripada dua perkara itu tidak dapat dibezakan daripada yang lain disebabkan hampir serupa gitu. Tasyabuh gitu. Kan? Tasyabuh ni maknanya dia nak dekat sama, nak dekat serupa. Jadi ayat mutasyabih ni memang ayat yang kalau kita baca, kita tak boleh sekali faham. Kita kena tengok apa ulama tafsir kata. Dan perlu tahu ayat mutasyabih inilah ayat yang suka digunakan oleh musuh Islam untuk merosakkan Islam. Jadi Nabi pesan kat kita kalau jumpa satu kelompok orang, manusia, satu kelompok yang suka guna ayat mutasyabih, maka berhati-hatilah, boleh jadi mereka adalah sebenarnya musuh Islam. Jadi musuh Islam ni dia guna ayat Quran juga, cuma dia pilih-pilih yang mutasyabih. Jadi contoh, ada golongan yang suka pakai ayat poligami. Ayat poligami yang kata kahwin 2, 3, 4, kalau tak mampu adil 1. Ni ayat mutasyabih. Sampai adalah yang buat tafsir masing-masing. Ada yang kata tambah 2 campur 3 campur 4 campur 1 jadi 10. Jadi boleh kahwin 10. Contoh. Jadi itu ayat mutasyabih. Jumpa kelompok-kelompok yang suka guna ayat mutasyabih ni, hati-hati. Kan? Jadi ayat Alif Lam Mim ni termasuk ayat mutasyabih yang mana golongan ini menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah saja yang mengetahui. Jadi tak payah tafsirkan. Ni ulama salaf lah ni. Ulama salaf berpendapat tak perlu tafsirkan apa-apa. Cukup sekadar kita tahu itu Allah saja yang tahu. Baik, itu pendapat pertama. Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahawa ayat itu termasuk nama-nama Allah. Jadi kata Alif Lam Mim ni adalah nama-nama Allah. Yang ada yang pecahkan juga, alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Baik, itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ada pula penafsir yang mengatakan bahawa ayat yang seperti itu memiliki makna. Jadi ada makna. Pendapat ketiga, Allah tidak menurunkannya secara main-main dan senda gurau. Ia berbeza dengan orang dungu yang mengatakan bahawa di dalam Al-Quran ada ayat yang merupakan ibadah, namun sama sekali tidak bermakna. Pendapat itu salah. Jadi ayat-ayat pembuka surah pun tentu saja memiliki makna. Seandainya kita terpelihara dari berbuat kesalahan,
maka kami hanya berhenti sambil membaca. Kami beriman kepadanya, semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Baik, jadi pendapat yang ni, yang ketiga dia kata Alif Lam Mim ada makna. Beza sikit dengan yang tadi kan, kata Alif Lam Mim serah pada Allah saja. Sekarang ni dengan hujah mengatakan bahawa tak ada satu pun ayat dalam Quran yang Allah turunkan tanpa makna. Memang Allah bagi tahu dah kan, semua yang semua yang ada di dunia ini semuanya tidak sia-sia. Semuanya Allah tak buat saja-saja. Jadi kalau kita contoh kan, apalagi manusia ni, kita suka berfikir kenapa aku dicipta dan kenapa aku hidup di dunia. Kalau manusia boleh fikir macam tu, kita yang sebesar nilai ini, nilai kita yang sangat besar ini, manusia yang sangat bernilai ni, boleh mengatakan kenapa aku dicipta kat dunia. Maknanya dia rasa dia tu dicipta macam sia-sia, tak ada apa-apa. Untuk apa aku dicipta? Kita boleh rasa kita ni macam tu kan? Hakikatnya Allah bagi tahu tak ada satu pun yang dicipta sia-sia. Apatah lagi manusia. Kita kata kalau kita hari ni misal kata kenapalah ada debu dalam dunia ni, kenapa ada debu? Kalau tak ada kan bagus. Tak payah kita duduk ngelap-ngelap kan. Tak adalah meja kita berdebu kan. TV kita kalau tinggal sampai 3 bulan tak pernah usik, mula tebal debu kan. Nak kena mengelak ni, kenapalah ada debu? Allah cipta debu ada tujuan. Dalam Quran ada sebut debu kan. Contoh haba'am mansura kan. Sampai digambarkan keadaan amalan kita pada hari kiamat, dan yang mana amalan itu boleh jadi haba'am mansura, debu yang berterbangan. Jadi maksudnya debu ada fungsi. Nak bagi kita gambaran betapa sia-sianya amalan kita. Cuba kalau dunia ni tak ada debu, kita tak dapat gambaran kan. Maknanya ada tujuan lah debu tu dicipta. Ni kalau ibu-ibu, dia mulalah, kenapalah lalat ni banyak? Lalat lagi lah banyak fungsi dia kan. Kalau orang nak kenal tempoh masa mayat, kalau orang misalnya mayat hilang, orang jumpa mayat tu, dia nak kenal berapa lama dah mayat ni mati, dia akan tengok jenis lalat yang hinggap kat mayat tu. Itu fungsi lalat. Jadi ni ahli apa kita panggil, ilmu tentang manusia ni, dia tahulah kan, ahli kaji apa, bedah Forensik. Apa? Forensik. Ahli forensik. Dia tahulah kan, cara nak kenal. Kalau kita kata semut ni macam-macam jenis ada kat rumah kita. Ada semut merah, semut hitam, semut besar, semut kecil, semut kelabu. Macam-macam semut. Ada fungsi. Kita nak kenal kandungan satu makanan melalui jenis semut yang hinggap. Kalau kita perasan tengok satu jenis makanan takkan dihinggapi oleh 2-3 jenis semut. Dan sebab komposisi makanan tu kalau sama, maka semut yang sama yang akan singgah. Jadi maknanya ada keperluan. Ada benda-benda yang kita rasa sia-sia wujud kat dunia ni. Tak, Allah tak cipta semua sia-sia. Apatah lagi ayat Quran. Jadi golongan ni pendapat ayat Quran tak ada satu pun yang sia-sia. Tak ada satu pun yang tak ada makna. Jadi mesti Alif Lam Mim pun ada makna. Okay. Jadi bila dikata Alif Lam Mim ni ada makna, dan membaca setiap ayat, setiap huruf dalam Quran adalah ibadah, maknanya kita kata dari itu kaedahnya dia buat pendekatan bila kita jumpa ayat-ayat yang macam ni, yang macam Alif Lam Mim, Ha Mim, Nun, kita jumpa ayat tu, kita cuma perlu kata kami beriman kepadanya, semuanya adalah dari sisi Tuhan. Nu'min